Assalamualaikum, salam sejahtera terkini. Kami bawakan langsung sebentar tadi secara eksklusifnya Majlis Perasmian World Urban Forum kali ke-11 yang berlangsung di Katowice, Poland pada kali ini, di mana anda mengikuti tadi ucapan daripada Perdana Menteri Poland sehinggalah kepada pengarah eksekutif UN Habitat sendiri, iaitu Datuk Seri Maimunah Muhammad Sharif, dan juga diwarnai dengan persembahan tradisi yang penuh dengan warna-warni. Namun apakah mesejnya di sebalik ucapan dan juga di sebalik perhimpunan yang boleh dikatakan satu majlis yang penuh inklusif dan sangat inklusif yang melibatkan pakar-pakar, pemimpin-pemimpin kerajaan, mereka yang terlibat dalam NGO dan juga golongan muda serta golongan cendekiawan yang berhimpun di Katowice ini untuk mencari solusi terbaik untuk menangani isu-isu urbanisasi. Dan ini lebih kompleks lagi selepas COVID-19 dan juga beberapa krisis yang disebut seperti krisis perangan dan juga krisis capital dan juga krisis yang disebabkan oleh alam sekitar dan juga climate change. Saudara Hamdan bersama dengan saya daripada Think City. Terima kasih kerana bersama kami, kerana perwakilan Malaysia diketuai oleh Menteri di Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Rizal Merican dan juga ramai lagi agensi-agensi lain di sini, dan Think City salah seorang ataupun salah satu daripada delegasi 200 delegasi Malaysia yang berada di WUF ke-11 ini. Tapi Hamdan, kalau dapat kita rangkumkan ataupun melihat sendiri ucapan yang diberikan oleh daripada pemimpin kerajaan dari Poland dan juga beberapa buah negara sehinggalah kepada ucapan oleh pengarah eksekutif UN Habitat sendiri. Dunia berubah sama sekali selepas COVID-19 dan ini penting masanya untuk bertindak. Bukan lagi deklarasi, bukan lagi perbincangan semata-mata, Hamdan. Memang benar, masa dia sudah tiba untuk mengambil tindakan, dan tindakan yang kita perlu ambil adalah tindakan segera. Kerana krisis perbandaran ini meningkat dengan situasi COVID, kita melihat isu perbandaran menjadi salah satu daripada isu-isu yang perlu ditangani. Bukan sahaja di Malaysia tapi di seluruh dunia. So krisis perbandaran yang dilihat di seluruh dunia menjadi satu focal point untuk kerajaan di seluruh dunia untuk memberi tumpuan khas bagaimana kita akan menjadikan bandar-bandar kita yang menambahkan daya huni dan bandar-bandar yang mesra rakyat. Dan kita boleh dilihat di Bandar Katowice ini bagaimana hasil daripada usaha kerajaan bersama sektor swasta dan komuniti telah menampilkan hasil yang menakjubkan. Satu bandar yang dibelengui ataupun boleh dikatakan situasi parah sekarang menjadi satu bandar yang boleh dikatakan hope for the future. Yang kita boleh lihat dengan sendiri situasi transformasi. So dalam message yang kita dengar daripada semua pemimpin dunia yang telah berada di sini ialah isu act now, act local and act to focus on how we bring improvement to the people. The key is that how do you make our cities work and how can we make our cities more livable. Dan kalau dilihat juga dalam sesi tadi juga kita melihat bahawa dalam deklarasi ataupun declared action Abu Dhabi 2020, 30 bulan sahaja tempohnya daripada WUF yang ke-10 pada tahun 2020 sehinggalah ke WF tahun ini. Tetapi banyak yang telah dicapai melalui smart partnership yang dilakukan oleh pelbagai peringkat. Ada banyak lagi public spaces yang telah dibuka, akses selamat kepada kesihatan dan juga kepada air bersih, dan juga sehinggalah kepada hal-hal yang paling asas di kawasan bandar. Sesuatu boleh dilakukan dalam jangka masa yang pendek. Pada pandangan Hamdan, apa yang kita lihat daripada Abu Dhabi 2020, penganjuran WF ke-10 sehinggalah ke hari ini? Isu perbandaran ini bukan isu yang boleh ditangani dalam masa yang tersingkat. Walaupun begitu, kita dapat melihat hasil-hasil usaha daripada declared action di Abu Dhabi mula menambahkan hasilnya pada masa kini, dan memang isu COVID telah mempercepatkan proses untuk declared action. Sebab walaupun ini adalah satu cabaran besar, memang satu cabaran besar, kekurangan dana, memerlukan koordinasi di situasi COVID. Namun begitu kita melihat
hasil-hasil yang telah banyak perubahan dapat dilihat di seluruh dunia. Dan yang paling penting sekali ialah kita mengambil iktibar daripada krisis itu dan membina balik, build back better. That means that we are learning from the crisis to make our cities to become more resilient, to become more people friendly, to make it more human. Cities are not only about buildings, cities is all about people, and people make cities. So kalau kita fokus kepada masyarakat setempat dan membina balik bandar-bandar kita bersama dengan masyarakat setempat, hasilnya boleh kita capai dalam masa yang tersingkat. Hamdan, kalau dilihat kepada sejarah WUF dimulakan pada tahun 2002 di Nairobi, penyertaan pada ketika sekitar 200 penyertaan dan juga delegasi. Tapi hari ini sudah mencapai kepada hampir 20,453 yang mendaftar untuk WUF ke-11 dan ini merentasi pelbagai pihak. Bagaimana kita melihat bahawa ini adalah satu komitmen secara menyeluruh dan satu petanda baik dan juga partisipasi yang lebih banyak? World Urban Forum menjadi satu tumpuan untuk para boleh dikatakan bukan sahaja sektor kerajaan tapi sektor swasta dan sektor komuniti untuk berganding bahu dan kita boleh melihat dengan participation dari 173 negeri dan lebih daripada 25,000 orang telah mengambil komitmen untuk bersama untuk mempelajari dari pelbagai perubahan bandar yang berlaku di seluruh dunia, membina rangkaian bersama untuk untuk membawa perubahan di bandar-bandar dan kita melihat juga di sini juga menjadi satu opportunity untuk kita, particularly the Malaysian delegation, untuk showcase Malaysian story of change. Malaysia memang satu case study untuk bagaimana rapid urbanization telah ditangani. Dalam 50 tahun Malaysia telah menjadi satu boleh dikatakan urban nation. And proses penukaran atau rapid urbanization yang berlaku di Malaysia itu ialah satu case study reference. Walaupun boleh dikatakan situasi di Malaysia itu glass half full. Memang ada perubahan yang perlu kita jalankan. Namun begitu, Malaysia mempunyai banyak achievement, success story yang boleh kita berkongsikan bersama agensi-agensi lain dan komuniti-komuniti lain, dan WUF menjadi satu tempat yang paling bagus di mana kita dapat menunjukkan hasil kerja kita. Dan apa expectation Think City? Hamdan sendiri terlibat dengan 5 sesi sefaham saya dan juga partisipasi delegasi Malaysia juga begitu pelbagai dalam beberapa forum yang lain. Jadi what's your expectation dan juga apa yang dijangkakan dan juga harapnya dapat dicapai ataupun dilakukan di WUF 11 ini? Sebagai rakan strategik UN Habitat di Malaysia, kita mengambil kesempatan ini untuk pertama sekali mengeratkan dengan para boleh dikatakan agensi-agensi yang berkumpul di sini. Yang itu. Nama kedua ni kita mengambil kesempatan untuk belajar. Sebab banyak yang kita perlu mengetahui tentang perubahan yang berlaku dan bagaimana kita dapat membawa pembelajaran itu ke tempat balik ke negara kita. Dan yang ketiga itu kita membina rangkaian sebab perubahan baik perbandaran itu bukan satu perubahan yang boleh dijalankan oleh segelintir masyarakat. Ia perlukan usaha sama masyarakat di seluruh dunia. So ini menjadi satu forum yang baik untuk membina platform collaboration bersama. Tapi dalam masa yang sama, apabila kita menyebut bahawa krisis 3C itu termasuk capital dan krisis ini juga menuntut bahawa tidak ada dana yang terlalu besar untuk dilakukan untuk aspek-aspek untuk menangani isu perbandaran. Kerana itu perlunya ada partnership dan juga kerjasama yang Hamdan katakan tadi. Dan juga itu juga dilakukan oleh Think City. Bagaimana sebenarnya ini adalah platform terbaik untuk mencari rakan kerjasama yang terbaik? Memang di World Urban Forum itu ialah boleh dikatakan the main event for people who are in the urban space. So obviously we cannot not be here. But importantly is that the issue of capital is a big challenge. As we know that the current fiscal space after COVID, many countries have limited resources or constrained resources. But
if we find ways to work with the private sector and communities, there is a possibility to see how the shortage of funding can be addressed. As you know that that as we can see, the world is still flush with money. There's a lot of liquidity, Yeah. but money need to find home. Can the urban sector attract capital and investments that will support the process of transformation of cities around the world? Dan kita cerita pasal peluang, kita bercerita mengenai sesuatu yang boleh dilakukan. COVID-19 mungkin memberikan impak yang besar tetapi memungkinkan segalanya. Hamdan, kalau dilihat COVID-19 bantuan diberikan secara mudahnya. Dan bagaimana kita nak memastikan bahawa itu wujud selepas pasca COVID-19 ini, dan juga capital itu dapat diberikan dan juga disalurkan dengan cara yang mudah dan juga lebih berkesan. Waktu COVID itu memang krisis yang kerajaan telah respon dengan urgency. Saya rasa pada pandangan saya itu krisis perbandaran itu juga perlu respon yang sama. Sebab isu krisis perbandaran itu akan cripple the country kalau kita tidak mengambil tindakan sewajarnya yang pada masa yang tersingkat. Kalau kita dapat mengambil tindakan, we can unlock urban dividend dan memastikan cities become the engine of growth. So that it's a twin edge, that if you do the right things, you can unlock and achieve your urban dividends. If you don't take action, then the externality of urbanization will limit the possibility of economic growth. So the urgency for action is today. That's why the conversation in the World Urban Forum is about declared action and action today. Dan bagaimana itu mungkin dapat dilihat dengan segera, kerana momentum itu cukup baik daripada Abu Dhabi. Macam kita katakan tadi, 30 bulan, ratusan dan ribuan usaha telah digerakkan dan juga dapat dicapai. Kalau ekspektasi daripada Poland ini bagaimana? Kita perlu meneruskan usaha yang telah dimulakan di WUF, di Kuala Lumpur, di Abu Dhabi dan di Katowice ini. Usaha itu perlu dipercepatkan dan perlu there needs better coordination lah. Because we cannot be in a situation where we keep repeating the mistakes. We need to learn from one another. We need to become smart about moving faster, and we need to actually ensure that we don't leave anyone behind this, because the mandate of achieving SDGs is by 2030, and that is less than 8 years. In 8 years' time, we need to achieve the commitments that we have made in Habitat 3, whereby that countries and cities will focus their efforts towards achieving SDG cities, the SDG cities, SDG, and particularly SDG cities, SDG number 11 is an important component of that. Urbanization. Okey, Hamdan, saya nak berhenti rehat seketika dahulu, tapi selepas ini kita ada kerangka SDG bandar kita sendiri, dan itu diterapkan di peringkat PBT dan juga bandar-bandar di seluruh Malaysia, 155 contohnya. Permulaan yang baik dan ada yang sudah menunjukkan hasil. Bagaimana kita melihat ini satu perkara yang dapat dirakyatkan dan juga dapat disebarluaskan, itu kita bincang dan berborak sebentar lagi. Kami berhenti rehat seketika dahulu, kembali lagi daripada Katowice, Poland sebentar lagi.